Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita ke udara pada petang ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Dan petang ini saudara banyak tajuk-tajuk, banyak isu-isu yang telah pun dikumpulkan dari studio kami di Kuala Lumpur, dan InsyaAllah petang ni kita akan kupas satu persatu. Dan malam ni, petang ni kita akan mulakan dengan tajuk berhubung dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Hisham Jalil. Hisham Jalil menuduh kerajaan Malaysia telah menggunakan duit KWSP, tuan-tuan menggunakan duit KWSP untuk menaikkan nilai ringgit. Bila ringgit jatuh, macam-macam yang diperkatakan oleh beliau, macam-macam yang dituduh oleh puak-puak Perikatan Nasional. Dan bila ringgit kembali nak mengukuh ni pula, mereka membuat fitnah mengatakan bahawa kita menggunakan duit KWSP dan sebagainya, menggunakan aset KWSP dan sebagainya untuk membeli ringgit. Ini satu fitnah, dan hari ini telah disahkan oleh saudara isu politik kepada Dato' Seri Anwar di Kementerian Kewangan, saudara Kamil Munir, yang mengatakan bahawa tidak ada sebarang penggunaan duit ataupun aset KWSP yang telah pun digunakan untuk mengukuhkan nilai ringgit. Saya pun heran macam mana orang yang pernah bekerja dengan Datuk Seri Najib ni, yang mengaku dirinya pakar ekonomi, boleh mengeluarkan satu fitnah yang sedemikian rupa. Dia tahu kalau setakat nak membeli saham dan sebagainya, tak menggunakan dana mereka, menggunakan sumber kewangan mereka untuk melabur dalam pembelian saham. Contohnya macam pembelian saham Lebuhraya Utara Selatan yang dia punya timbal balil, timbal balas boleh membantu KWSP untuk meraih dividen yang lebih tinggi diberikan kepada pencarum-pencarum KWSP. Tetapi hakikat dan realitinya tidak ada penggunaan duit KWSP yang digunakan untuk mengukuhkan nilai ringgit dengan membeli ringgit seperti mana yang difitnah oleh saudara Hisham Jalil. Untuk makluman tuan-tuan, sama jugalah dulu zaman Datuk Seri Najib. Kita bila kejatuhan nilai ringgit penghujung 2016, kerana Trump menjanjikan akan menaikkan interest rate di Amerika, dia menang penghujung Disember 2016, mata wang kita jatuh dengan teruknya sekali. Tetapi pada Januari, hinggalah kita pada Mei 2018, nilai ringgit mengukuh, bukan kerana kita menggunakan duit KWSP dan sebagainya untuk membeli ringgit itu sendiri, tetapi lebih kepada bermulanya foreign direct investment masuk. Seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, Dato' Seri Anwar telah pergi ke banyak negara dan telah menyaksikan tanda tangan perjanjian, Memorandum of Understanding dan sebagainya di antara pelabur-pelabur dengan syarikat-syarikat tempatan Malaysia di luar negara, baik di UAE, di baru ni beliau di Jerman, begitu juga beliau berada di Melbourne sebelum tu, dan banyak negara tuan-tuan. Dan benda ni bukan sekelip mata terus masuk, saudara. Pelaburan ni dia makan masa, dan Alhamdulillah kalau kita lihat tahun ni je, kita dah ada 329 bilion pelaburan yang telah diluluskan. Dan ini sudah pasti tidak masuk serentak. Kalau masuk serentak tuan-tuan, sudah pastilah nilai ringgit akan mencanak naik. Kerana bila mereka masuk, mereka kena tukar kepada nilai ringgit. Demand untuk ringgit akan meningkat, dan ini akan mengukuhkan nilai ringgit. Tetapi kita lihat pengukuhan hari ini disebabkan foreign direct investment yang telah pun diusahakan oleh PMX, oleh Tengku Zafrul, dan dibantu oleh Dato' Seri Muhammad Hassan,
telah mula menampakkan kemasukan ke dalam negara kita, dan foreign direct investment ataupun pelaburan langsung asing ini yang telah membantu untuk mengukuhkan nilai ringgit, bukan seperti cerita dongeng yang diceritakan oleh Syam Jalil yang hari ini sudah menjadi kawan rapat kepada Khairuddin Botok ni, apa nama dia tuan-tuan, Khairuddin Abu Hassan. So, itulah dia keadaan yang sebenar, saudara. Janganlah kita dengar lagi cerita-cerita dongeng daripada juak-juak Mahathir ni. Kerana mereka ni tidak akan rasa selesa, mereka ni tidak akan rasa senang selagi mereka gagal untuk menggantikan kerajaan hari ini dengan kerajaan yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin ataupun Mahathir Mohamad. Selagi dua orang ni tak dapat jadi Perdana Menteri balik, selagi itulah hantu-hantu raya ni, saudara, akan berkeliaran, akan merapu, beroyan tak tentu pasal dan mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang tak sepatutnya orang yang mempunyai pemikiran yang waras dan mengaku mempunyai pelajaran yang tinggi boleh mengeluarkan kenyataan-kenyataan bodoh begini, tuan-tuan. Okey, kawan-kawan di studio menanti. Saudara Azrul, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Tok, kita teruskan dengan soalan seterusnya, Tok. Okey. Ada dakwaan dalam podcast Keluar Sekejap di mana Dr. Sam mendakwa kerajaan Anwar Ibrahim ini gagal. Pertama sekali, saya nak beritahu Dr. Sam tolong cermin diri sendiri sebelum dia mengatakan bahawa kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni gagal. Sebagai seorang yang pernah menjadi pensyarah, ada PhD, sepatutnya setiap kenyataan yang dikeluarkan oleh beliau perlu bersandarkan kepada fakta. Kan? Beliau tak boleh simply kata kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni gagal tanpa memberikan apa bukti kegagalan ni. Dia tak ada nyatakan langsung. Saya tengok podcast ni, langsung tak ada dia sebut gagal kerana 1, 2, 3, 4. Jadi saya membuat andaian, kan? Mungkin Dr. Sam berpandangan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ni gagal pertama sekali kerana sehingga hari ini saya tak dengar lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim memberikan sebarang tanah kepada NGO yang dikendalikan oleh Datin Seri Wan Azizah seperti mana yang Dr. Sam berjaya lakukan di Terengganu. Tanah yang dulu zaman Haji Hadi dijual kepada Koperasi Insaf, nilai tanah 29.3 juta ringgit, dijual kepada Koperasi Insaf hanya RM550,000. RM550,000. Bila UMNO ambil alih kerajaan negeri Terengganu, kita beli balik dengan harga 6 juta lebih. Koperasi Insaf untung, koperasi yang ada pengaruh PAS di dalamnya, untung 6 juta lebih. Kemudian datang Dr. Samsuri, dia jual kepada NGO Khairunisa, iaitu NGO yang dipimpin oleh isteri beliau sendiri. Inilah kegagalan Datuk Seri Anwar, kerana dia tak buat seperti mana yang Samsuri buat. Ataupun mungkin Samsuri memaksudkan dia sepatutnya buat tanah yang berukuran 70 ekar. Sepatutnya dia jual kepada pihak yang ada kaitan dengan PAS. Dengan harga RM1,000 satu ekar. Nilai tanah 11.4 juta ringgit. Tapi jual dengan harga hanya RM70,000. 70 ekar. Satu ekar RM1. Kalau nak kata PMX gagal berbuat demikian, yang itu dia label PMX sebagai gagal, saya rasa betul jugalah. Yang kedua, saya juga percaya kemungkinan besar beliau merasakan bahawa PMX gagal. Kerana bila negara dilanda musibah, tak kira di mana PMX berada, beliau akan balik ke tanah air. Beliau akan balik ke tanah air dan cuba menyelesaikan masalah rakyat. Macam baru ni dia pergi ke Kelantan dan sebagainya. Bila musim banjir, daripada luar negara dia balik untuk memastikan. Tetapi ini kita tak nampak berlaku bila mana sahabat kita Dr. Sam berada di Auckland. Ketika sebelum dia pergi, dia dah nampak dah rakyat dia sudah pun di tempat di pusat penempatan banjir.
Tapi bila dia berada di Auckland, dia diberitahu bahawa ada di antara rakyatnya sudah mati, meninggal dunia akibat daripada banjir. Kita lihat Dr. Sam langsung tidak memendekkan percutian beliau. Beliau habiskan 11 hari di Auckland. Kan? Kalau dia kata PMX gagal untuk meneruskan percutian di luar negara ketika negara dilanda musibah banjir dan sebagainya, mungkinlah itu mungkin dianggap sebagai satu kegagalan. Jadi saya nak beritahu dengan Dr. Samsuri inilah, sebagai seorang yang berpelajaran, kan? Bukan kecil anak, tuan-tuan. Dr. Samsuri ni belajar tinggi. Kalau nak cakap tu, biarlah menampakkan sikap profesional beliau. Tolong nyatakan di mana letaknya kegagalan. Kalau nak dikira dari segi indeks prestasi ekonomi di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar, semua dalam keadaan baik. Kadar inflasi kita 1.5. Kalau nak ikut zaman kegelapan Tan Sri Muhyiddin, kan? Yang mana Dr. Sam ni antara penggerak utama kerjasama di bawah Perikatan Nasional. Beliau, Hamzah Zainuddin, Taqiyuddin, antara penggerak utama yang telah menghasut Haji Hadi untuk bersama dengan Muhyiddin dan mengkhianati UMNO. Kita belum lupa lagi benda ni. Tetapi apa berlaku ketika zaman pemerintahan Muhyiddin Yassin? Kita lihat rakyat Malaysia berada dalam zaman kegelapan. Rakyat Malaysia sengsara, terpaksa merayu supaya duit KWSP boleh dikeluarkan. Rakyat Malaysia berapa kali minta duit KWSP dikeluarkan. Kerana pada ketika itu, demi untuk memastikan mereka terus kekal berkuasa, terus dapat menyalurkan royalti minyak ke negeri Terengganu, kita lihat mereka tutup mata terhadap kezaliman yang dilakukan oleh Muhyiddin. Mereka lihat bagaimana demokrasi dihancurkan, dilacurkan oleh Muhyiddin Yassin. Tanpa memikirkan akibat daripada lockdown yang dia lakukan, darurat yang dia lakukan, ramai rakyat yang hilang punca pekerjaan, ramai rakyat yang tidak boleh bekerja, ramai syarikat yang gulung tikar, ramai yang dibuang kerja. Akhirnya mereka merayu supaya duit KWSP dikeluarkan. Itu pun sekejap buka, sekejap tutup sektor ekonomi. Last kali duit KWSP pun habis, modal berniaga pun langsai, semua pinjaman pun langsai, last kali pinjam along. Akhirnya ramai yang mengambil keputusan untuk bunuh diri kerana tak tahan kena kejar dengan along. Ini semua berlaku zaman gagal, kerajaan gagal pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang diagung-agungkan oleh Dr. Sam. Ada pernah kita dengar Dr. Sam memikirkan tentang soal rakyat pada ketika itu? Kita tak nafikan hari ini ada rakyat yang tidak puas hati dengan kekurangan beras dan sebagainya, dengan masalah gula pada satu ketika dahulu. Tetapi pada ketika zaman Perikatan Nasional, duit ada nak beli barang pun tak boleh. Telur pun jadi tak ada. Jangan lupa tu semua. Jangan dia fikir dengan lockdown satu negara bagi RM600 kepada B40 menyelesaikan banyak masalah. Sehingga ke hari ini, kesan daripada apa yang kamu lakukan, mendaruratkan negara tu. Berapa orang masih lagi berhutang dengan Along? Berapa orang masih lagi berhutang dengan bank? Berapa orang masih lagi banyak hutang-hutang yang tidak dapat mereka clear sehingga ke hari ini? Dan ramai yang berhadapan dengan bankruptcy. Ini semua akibat daripada pemerintahan kamu. Dan hari ini kamu begitu berani mengatakan orang lain gagal. Saya nak beritahu kawan-kawan hari ini saya nak beritahu, kita dapat kumpulkan foreign direct investment paling tinggi dalam sejarah, RM329 bilion. Zaman pemerintahan Perikatan Nasional, apa yang boleh dibanggakan? Selain daripada mengisytiharkan darurat, apa yang kamu boleh banggakan? Selain daripada kejayaan kamu bernegosiasi dengan Vincent Tan di atas kapal layar yang menyebabkan akhirnya kita dapat lihat contohnya lah di bawah pemerintahan Perikatan Nasional, satu-satunya kejayaan kamu ialah menaikkan special draw daripada 8 kali kepada 22 kali. Itu je kejayaan kamu. Selain daripada itu, antara kejayaan yang mungkin dia rasa Anwar gagalnya kerana Anwar gagal untuk
bak kata orang tu, menggunakan dana negara sesuka hati ketika tempoh darurat seperti mana yang mereka buat. Anwar, sehingga hari ini kita tak dengar lagi cerita tentang dana seperti jana wibawa yang sepatutnya diperuntukkan untuk Bumi Putra, akhirnya jatuh kepada tangan bukan Bumi Putra atau K. Prabot daripada Pago, kawan baik kepada Nikaji. Tak pernah lagi kita dengar. Dan kita pun tak dengar lagi skandal-skandal lain bawah pemerintahan Dr. Sam ni. Jadi sebelum cakap tu pakai otak. Sebelum cakap tu pakai otak, kerana kamu, istilah diri kamu tu ada PhD. Ada doktorat. Sepatutnya nak cakap tu beri fakta. Di mana kelemahan-kelemahan yang mengatakan Anwar ni gagal. Okey. Seterusnya tu. Ya. Sam juga masih menaruh harapan terhadap agenda muafakat nasional dan menyatakan bukan dari kepimpinan UMNO sekarang. Malah beliau juga menyifatkan terbuka menerima amanah di dalam muafakat nasional. Tak ada masalah, dia boleh terus mengharap. Tetapi saya nak beritahu orang UMNO, kalau bukan kepimpinan sekarang sekalipun, kalau kepimpinan selepas ini sekalipun, orang UMNO hari ini sudah kenal siapa itu pimpinan-pimpinan PAS. Terutamanya orang macam Dr. Sam ni. Inilah orang yang banyak menghasut dan merosakkan Tuan Guru Haji Hadi. Tuan Guru Haji Hadi dulu tak teruk macam ni. Tetapi bila dia ada Dr. Sam sebagai susah politik beliau dulu, kemudian dengan Taqiyuddin sebagai susah agungnya, inilah orang-orang yang telah menghasut supaya mereka ni mengkhianati UMNO dan kemudian bersama dengan bersatu. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, kita ada pengalaman yang cukup pahit. Kita ingat bila kita hulurkan tadi kita punya tangan untuk menyambut persahabatan dengan PAS. Berapa ribu orang yang menangis dalam Dewan Merdeka di PWTC. Orang yang menonton di TV pun ramai yang sebab kerana berpuluh tahun kita dengan PAS bercakaran, akhirnya kita dapat disatukan. Tetapi demi untuk mendapatkan royalti minyak, demi untuk menyelamatkan diri daripada pendakwaan dan sebagainya, akhirnya mereka memilih untuk bersama dengan Muhyiddin Yassin. Mereka memilih untuk mengkhianati persahabatan baru, ukhuwah baru yang terjalin di antara UMNO dan juga PAS pada ketika itu. Jadi bagi saya, kita memang nak melihat penyatuan Melayu, tetapi biarlah kita bersatu di kalangan orang Melayu yang ikhlas demi agama, demi bangsa dan demi negara. Tak guna kita bersama dengan orang Melayu yang dia tahu macam mana nak tunggang agama pada waktunya. Dia tahu macam mana nak gunakan sentimen Melayu demi untuk mewujudkan ketakutan di kalangan orang Melayu terhadap DAP dan sebagainya. Jadi bagi saya untuk menyatukan orang Melayu, untuk mengukuhkan, untuk menjaga kedudukan orang Melayu, saya nak beritahu UMNO dah jaga kepentingan orang Melayu, kepentingan Islam dah berpuluh tahun sebelum merdeka lagi. Kita dah buat kerja ni. Dan PAS dulu pun sebahagian daripada UMNO. Bila mereka tak puas hati, kalah, bila lawan di antara pertandingan presiden, kalah, mereka keluar, mereka tubuhkan PAS dan sebagainya. So rasa-rasa tak puas hati ni semualah yang menyebabkan orang Melayu makin lama makin berpecah. Ditambahkan wujudnya orang tua puaka bernama Mahathir Mohamad ni lagi berpecah belah orang Melayu ni. Jadi bagi saya, kalau nak satukan Melayu, tak ada PAS pun kita boleh satukan Melayu. Tak ada muafakat nasional pun kita boleh satukan orang Melayu. Hari ini mereka nak satukan Melayu, tapi mereka tak nak bersama dengan Melayu yang bernama Anwar Ibrahim. Mereka tak nak bersama dengan Melayu yang bernama Najib Tun Razak. Mereka tak nak bersama dengan orang Melayu yang bernama Zahid Hamidi. So, penyatuan apa macam ni? Jadi kalau mereka pun pilih-pilih bulu nak satukan Melayu,
nak bawa agenda Islam dan sebagainya, kita pun boleh buat keputusan yang sama. Kan? Dan ada asas untuk kita memilih orang yang betul-betul ikhlas. Sebab kita dah tahu yang mana ikhlas, yang mana tak ikhlas. Sebab kita dah bagi peluang kepada Muhyiddin. Dia cuma ada 5 kursi je yang sebenarnya dengan dia. Itu pun bertanding atas tiket PKR. 16 dia curi daripada kita, 9 dia curi daripada PKR. Kita bagi dia, walaupun dia hanya ada 32 ahli parlimen, kita bagi dia jadi Perdana Menteri. Apa dia buat pada kita? Dia bully kita, dia tikam belakang kita, dia mainkan kita dalam pilihan raya di Sabah. Dia kerjasama dengan musuh-musuh kita. Akhirnya, kita mengambil keputusan kita tidak mahu lagi bersama dengan Perikatan Nasional. Hari ni, mereka ni bagai hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Kita dah cakap no, kita tak nak kerjasama dengan mereka. Kita dah ada rakan baru yang kita jauh lebih percaya dan sehingga hari ini belum tikam belakang kita. Kan? Jadi buat masa ni saya nak beritahu dengan kawan-kawan, pendirian UMNO jelas kita akan terus kekal bersama dengan Pakatan Harapan dan semua parti politik yang membentuk 18 lebih kurang. Parti yang membentuk kerajaan perpaduan. Full stop. Jangan bazir-masir lagi nak fikir tentang soal PAS. Kalau kita wujudkan kerajaan Bumi Putra bersama dengan Bersatu dan PAS, saya nak beritahu kerajaan itu adalah kerajaan tanpa rakan-rakan India, China dan bangsa-bangsa lain. It's not going to be a stable government. Dia tidak akan dapat 2/3. Bila dia tak ada 2/3, saya nak beritahu dengan tuan-tuan, kerajaan itu kerajaan yang sangat rapuh. Mahathir 126 orang, bungkus. Last kali kena letak jawatan. Begitu juga Muhyiddin, 114 orang yang membentuk kerajaan. Apa jadi? 8 orang daripada UMNO tarik diri, last kali dia pun bungkus, terpaksa serah jawatan Perdana Menteri kepada Ismail Sabri. Kalau misalnya kerajaan kembali tidak stabil, kerajaan tidak ada 2/3 majoriti, saya nak beritahu dengan tuan-tuan, pelabur akan lari. Dan bila pelabur lari, yang akan sengsara, yang paling ramai yang akan sengsara ialah 70% rakyat negara ini yang merupakan kaum Bumi Putra. Kalau nak tengok orang Melayu, orang Bumi Putra lingkup, bagilah kuasa balik kepada Muhyiddin. Memang confirm lingkup. Tak kira lah kalau Dr. Sam sekalipun, calon Perdana Menteri Perikatan Nasional, negara ni tetap akan lingkup, tuan-tuan. Tetap akan lingkup. Bila dia berada di Auckland, saya nak beritahu dengan saudara, rakyat negeri Terengganu azab berhadapan dengan banjir pun dia langsung tak ada rasa hati nak balik ke tanah air. Tuan-tuan ingat kalau dia jadi Perdana Menteri, apa akan jadi pada negara kita. Jadi tak payahlah dia nak mengumpan kawan-kawan yang masih lagi berada dalam UMNO yang bagi muka kat dia. Orang macam Isyamuddin tu kau boleh berkawan, tak ada masalah. Orang macam KJ pun kau boleh berkawan, tak ada masalah. Kalau satu hari nanti dia kembali ke dalam UMNO, kau doalah supaya dia tarik kau untuk bersama dalam kerajaan dia. Tetapi buat masa ni, saya rasa orang UMNO pun dah sedar yang mana satu musang berbulu ayam, duri dalam daging, yang mana satu pengkhianat, dan yang mana satu orang yang ikhlas nak bersama dengan UMNO dan bukan gunting dalam lipatan. Okey, terima kasih. Ada lagi? Okey, Dok. Berkenaan dengan berkenaan dengan majoriti yang melompat parti ni, Tok, kan, asal usulnya adalah daripada UMNO, Tok. Ada komen daripada netizen ni. Yalah, kalau nak kata semua asal usul daripada UMNO, yalah memanglah betul lah. Sebab UMNO lah parti yang pertama yang ditubuhkan dalam negara kita ni. Selepas UMNO baru ada MCA, baru ada MIC, kan? Kalau kita nak tengok parti PAS pun, selepas pertembungan Presiden UMNO dengan pengurusi majlis ke Biro Dakwah UMNO, barulah ada wujudnya PAS.
Sama juga dengan PAS tu, serpihan UMNO. Semangat 46 pun serpihan UMNO. Bersatu pun serpihan UMNO. Kan? Apa lagi? Parti apa lagi? PKR pun serpihan UMNO. Kan? Kita orang dulu lepas dibuang oleh Tuan Dr. Mahathir daripada PKR, daripada UMNO, kita cuba tubuhkan Himpunan Angkatan Keadilan Hanafiah MAN buat di Perak. Saya ketika tu dengan Yusof Rahman kita buat Angkatan Reformasi Malaysia. Dua-dua tak lulus. Tapi kawan-kawan ABIM berjaya untuk beli sebuah parti yang dipanggil Ikatan Muslimin di Terengganu. Kita tukar nama parti itu kepada Parti Keadilan Rakyat. Parti Keadilan Nasional. Kita tukar logo dia. Last kali kita lancarkan balik pada 4 April 1999. Kemudian Parti Keadilan bergabung dengan Parti Rakyat Malaysia. Itu yang jadi Parti Keadilan Rakyat. Jadi memanglah hampir semua parti kat dalam Malaysia ni, kalau parti Melayu tu memang berasal daripada UMNO. So apa nak peliknya?